السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين، وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وبنية القبول وحصول المأمول، وبنية الشفاء من كل الأمراض، وبنية قضاء حوائج الدنيا والآخرة، وبنية القرب إلى الله سبحانه وتعالى، وبنية الفوز بحسن الخاتمة عند الموت. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله والحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله وبالله وصلى الله على محمد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. بسم الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله ما شاء الله، كل نعمة من الله ما شاء الله، الخير كله بيد الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. أما بعد، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Para jemaah sidang pendengar, muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi serta dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur kita sama-sama kita panjatkan ke hadratillah Subhanahu wa taala di atas segala limpah kurnianya kepada kita, begitu dengan segala pertolongan dan juga izin daripadanya, maka dapat kita bertemu kembali di dalam siri kuliah kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu diberikan kesihatan dan keafiatan yang sempurna. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan segala tuntutan perintahnya dan juga dapat meninggalkan segala tuntutan yang berupa larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bertakwa kepadanya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua dapat mengambil manfaat serta i'tibar daripada perkongsian yang bakal kita sampaikan pada kesempatan ini, dan moga-moga juga kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk sama-sama mengamalkannya dan juga menyampaikannya kepada
saudara-saudara kita yang tidak berkesempatan hadir bersama kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan di sini juga sebelum kita mulakan pengajian kita ataupun sebelum kita mulakan tazkirah kita, maka eloklah untuk kita sama-sama berpesan buat diri kita masing-masing agar senantiasa berusaha mempertingkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan itu kita beroleh kejayaan dan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat kelak insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi para jemaah muslimin dan muslimat, sidang pendengar sekalian, di kesempatan ini kita menyambung kembali tadabbur kita ataupun perkongsian kita berkaitan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, di mana pada pertemuan-pertemuan yang terdahulu telah pun kita bincangkan tajuk-tajuk yang tertentu yang mana merujuk kepada juzuk-juzuk yang tertentu dan juga ayat-ayat yang tertentu. Kita telah pun melalui beberapa tajuk-tajuk yang pada hemat saya ianya sangat penting untuk kita perbincangkan. Dan bagi seterusnya, hari ini kita akan masuk kepada membicarakan satu tajuk yang berkaitan dengan beranikah kita untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk itu rujukan kita adalah menerusi Suratul Taubah, Suratul Taubah, surah yang ke-9 di dalam Al-Quran. Dan tentunya perhatian kita sama-sama kita tumpukan kepada ayat yang ke-41. Kita sudah pun masuk kepada bahagian juzuk yang ke-10 lah. Tempoh hari dalam perbincangan kita berkaitan dengan ibu bapa hari itu, berkaitan dengan, bukan ibu bapa, berkaitan dengan ikan yang menguji, itu berdasarkan kepada sebuah ayat yang ada di dalam juzuk yang ke-9. Jadi untuk hari ini, untuk kesempatan kita bertazkirah pada bulan ini, maka kita teruskan dengan juzuk yang seterusnya, iaitu juzuk yang ke-10, di mana sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kita akan melihat pula pada ayat 41 di dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9, juzuk yang ke-10, untuk kita bicarakan tentang satu tajuk, iaitu tajuk yang berbunyi, beranikah kita berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagaimana kebiasaannya, kita akan quotekan dulu ayat yang menjadi tajuk perbincangan kita. Kita bacakan ayat itu dan seterusnya kita terjemahkan ertinya, dan selanjutnya kita akan sembang-sembang lah berkaitan dengan konten ataupun kandungan maksud yang terdapat pada ayat 41 Suratul Taubah, surah yang ke-9 ini. Baik. Jadi dalam tajuk yang kita nak bincangkan ni, saya bawakan sebuah ayat di dalam surah Taubah, surah yang ke-9 ayat 41, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun.
artinya infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Infiru ni makna kata berangkatlah, ya. Bergeraklah, ya. Infiru, bergegaslah, ya. Bergegaslah kamu, berangkatlah kamu, ya. Bergeraklah kamu, berjalanlah kamu dengan segera, maksudnya begitu. Thiqalan, khifafan wa thiqala, dalam keadaan ringan, ya. Khifafan, khafif, ya. Khafif ni merujuk pada ringan, ya. Khifafan begitulah, ya, ringan. Wa thiqalan, ya, thaqil. Thiqal, thiqal maknanya berat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam ayat ini, berangkatlah kamu, ya, bersegeralah kamu, bergeraklah kamu, sama ada dalam keadaan, ya, ringan ataupun berat. Bahasa yang mudah, sama ada dalam keadaan senang ataupun susah, ya. Susah itu disebabkan dengan berbagai tanggungjawab lah yang perlu dilaksanakan. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, ya, dan berjihadlah. Wajahidu, dan berjihadlah, bi amwalikum, dengan harta-harta kamu, wa anfusikum, dan juga diri-diri kamu, fi sabilillah, ya, pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam erti kata untuk membela, ya, Islam itu sendiri. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka yang demikian itu adalah yang terbaik buat kamu sekiranya kamu mengetahui, ya, akan kebaikan, bersegera, ya, bergerak dengan pantas, berangkat dalam keadaan susah ataupun senang, ya, dengan membawa harta dan juga jiwa raga ni menuju kepada medan perjuangan fi sabilillah untuk membela agama Allah SWT. Ya, itu semua adalah, ya, suatu kebaikan pada kamu, kata Allah SWT, sekiranya kamu mengetahui, ya, in kuntum ta'lamun. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ayat ini, ya, bolehlah kita katakan selalu jugalah, ya, selalu juga kita mendengar, baik dalam corong-corong radio, ataupun mungkin dalam MP3 Al-Quran kita, ataupun kita sendiri membacanya, ya. Sepanjang kita membaca daripada awal juzuk, ya, sampailah kepada, ya, juzuk yang ke-10 ni, ya, tentu kita akan membaca surah Taubah dan kita ketemu, ya, dengan ayat tersebut. Jadi boleh dikatakan ayat yang kita baca dan ayat yang kita bincangkan ni selalu kita dengar dalam ceramah-ceramah agama, ya. Begitu dalam peringatan-peringatan, ya, baik di masjid ataupun dalam mana-mana daurah lah, dalam mana-mana kursus ataupun seminar ataupun bengkel dan sebagainya lah, ya. Macam-macam lah. Jadi sejarah berkaitan dengan ayat ini, ataupun bila mana kita membahas tentang sebab turun ayat ni, disebutkan oleh para alim ulama, ayat ini diturunkan, ya, ayat infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum, ya, fi sabilillah zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun ni, ya, ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sejarahnya lah. Iaitu ya, sebelum daripada berlakunya perang Tabuk, ya, perang Tabuk. Jadi, ya, sedikit informasi lah berkaitan dengan perang Tabuk, ya. Perang Tabuk ni adalah peperangan kedua lah, ya, peperangan kedua, tentera Islam melawan, ya,
melawan tentera Rom, melawan tentera Rom. Dan ini adalah peperangan terakhir lah, bagi Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau diukur peperangan dengan Rom ni, dia ada lebih kurang 2 kali. Lebih kurang 2 kali lah. Yang pertama sekali, peperangan dengan Rom ni dipanggil sebagai peperangan Mu'tah. Baca tu bagi elok lah, Mu'tah, bukan Muta'ah. Muta'ah tu lain. Kalau bagi pihak Syiah ni, Muta'ah ni kahwin kontrak. Bagi kita pula, Muta'ah ni kita faham dengan pemberian sagu hati kepada satu orang isteri yang diceraikan oleh suaminya lah. Bagi sagu hati. Itu dipanggil Muta'ah. Bagi seronok lah Muta'ah ni. Mata', Muta'ah. Benda yang seronok lah. Bercerai tu satu hal yang tak seronok lah. Tapi mengenangkan kerana dulu banyak juga dia korbankan untuk kita kan. Cuma di pertengahan jalan tu kadang-kadang adalah perselisihan yang yang membawa kepada berlakunya perceraian. Dah tak ada kesepakatan dalam hidup, maka bercerai. Maka si suami ni layaklah memberi sedikit sagu hati. Itu dipanggil Muta'ah dalam kefahaman kita. Adapun dalam kefahaman puak Syiah, Muta'ah ni seronoknya kot lain lah. Seronoknya dengan bertukar-tukar pasangan. Dipanggil kahwin kontrak. Habis madu sepah dibuang. Agak hak ni dah tak sedap dah. Duduk sama dah tak mesra apa segala. Maka boleh tukar pula. Main salin-salin, orang kata salin tikar je. Kahwin tu macam salin baju je. Agak hari ni tak berapa nak okey dengan hak ni, maka pergi cari hak lain pula. Jadi itu beza Mut'ah dan juga Mu'tah. Mu'tah ni maknanya nama tempat. Jadi sebelum daripada berlakunya perang Tabuk ni, tentera Islam pernah melawan Rom pada peperangan pertama, iaitu peperangan Mu'tah. Peperangan Mu'tah lah. Lepas pada tu berlaku peperangan yang kedua lah. Lepas kekalahan tentera Rom pada peperangan Mu'tah, maka dia repeat satu kali lagi lah dalam peperangan Tabuk ni. Itu yang jadi peperangan yang kedua antara tentera Muslim. 2 kali lah tentera Muslimin lawan Kaisar Rom ini. 2 kali. Satu dalam peperangan Mu'tah, tentera Islam menang. Begitu dalam peperangan Tabuk ni disebutkan bahawa tak ada pertumpahan darah lah. Maka orang kata tadi menang macam tu je. Adalah sejarah dia yang tu kita kena baca lah. Ni kalau kata kita cerita satu persatu, maka dia jadi panjang pula. Takut tak masuk pada kita punya perbincangan. Itu boleh tengok dalam sejarah peperangan Rasulullah SAW. Cuma sekadar informasi kita, peperangan Tabuk ni tadi adalah peperangan kali kedua tentera Muslimin melawan Kaisar Rom. Sebelumnya tentera Muslimin pernah melawan Kaisar Rom ni dalam peperangan Mu'tah. Rom kalah. Lepas tu Rom rasa tak puas hati. Dia nak repeat balik. Maka repeat satu kali lagi dalam peperangan Tabuk ni. Sebab tentera Rom nak mendominasi lah bahagian utara daripada Jazirah Arab ni. Baik. Jadi kalau diukur dalam siri-siri peperangan Rasulullah SAW, maka ini tersenarai dalam peperangan yang terakhir lah bagi Nabi SAW. Berlakunya pada bulan Rejab tahun 9 Hijrah. Lebih kurang dalam bulan Oktober lah, tahun 631 Masihi. Tempat berlakunya peperangan ini dinamakan Tabuk. Tabuk ni merujuk kepada sebuah padang pasir yang sangat tandus lah. Sangat luas dan sangat tandus. Itu. Jadi sebelum berlakunya peperangan Tabuk tu, jadi
disebutkan bahawa ayat ini diturunkan sebelum daripada berlakunya perang Tabuk, iaitu selepas daripada Rasulullah SAW menawan Mekah, dalam peristiwa Fathul Mekah, dan Islam pada ketika itu sudah pun mendominasi tanah Arab lah. Jadi Rom ni dia nakkan kepada sebelah utara Arab tu, Jazirah Arab, maka yang itu yang menyebabkan Rom nak berperang balik, nak orang kata balas dendam lah atas kekalahan mereka dengan tentera muslimin sewaktu dalam peperangan Mu'tah tu. Jadi pada ketika selepas daripada Rasulullah SAW menawan Mekah, dan seterusnya dapat menguasai tanah Arab ni, jadi masa itulah tentera Rom merancang untuk serang Mekah. Jadi Rom dia nak luaskan dia punya pengaruh dia hingga ke negeri Arab lah. Dan ini mendapat dan Rom mendapat khabar ada kerajaan baru yang sedang meluaskan dia punya sayap dia ke seluruh tanah Arab ni, iaitu Islam. Jadi pada waktu itu orang kata tadi perkembangan Islam sangat baik sekali, dan orang kata tadi Islam pada ketika memperlihatkan dia punya pengaruh dia yang besar, maka ini menyebabkan Rom rasa tertekan, kerana dia pada satu ketika merupakan kuasa besar lah, tapi Rom rasa tertekan kerana ada pencabar dia. Jadi pada ketika Rom merancang untuk nak serang Mekah ni lah, Rasulullah SAW pun sediakan barisan ketenteraan dia untuk nak mempertahankan agama dan juga umat Islam. Dan poin yang paling penting sekali, tak lain tak bukan adalah untuk nak mengalahkan Rom tu sendiri. Jadi pada asalnya kaum muslimin ni sebenarnya tak berhasrat sama sekali lah untuk nak mengadakan peperangan pun dengan Rom ni. Kerana hasrat kaum muslimin ni nak teruskan kehidupan harmoni dan juga damai di bawah pemerintahan Rasulullah SAW. Cuma bila ada cabaran demi cabaran ataupun gangguan politik di sebelah utara Jazirah Arab ini, Rasulullah SAW membuat persediaan, kaum muslimin tetap membuat persediaan dalam menghadapi da'iyah musuh ni. Sebab di sebelah utara Arab berlaku ketidakstabilan politik pada ketika itulah. Jadi takut kalau pada ketika ini anasir-anasir luar masuk, jadi itu masalah lah. Jadi Rasulullah SAW tetap bersedia juga. Tetap bersedia untuk menghadapi musuh ni, meskipun ada juga sahabat-sahabat Nabi SAW yang rasa itulah tadi, rasa agak berat nak turun padang lah bagi menghadapi musuh Islam, iaitu Rom pada ketika itu. Sebab hasrat mereka ni untuk nak hidup secara damai dan tenteram. Kalau boleh tak nak mengadakan peperangan-peperangan. Susah benda-benda begitu. Jadi pada ketika itu besar kemungkinannya ada di kalangan sahabat ni merasakan bahawasanya kita memang tak boleh nak lawan Rom ni. Maknanya ada mungkin yang berkata, aku rasa macam tak boleh je aku ni, boleh menang ke? Dia jadi macam tu. Sebab Rom tentunya akan menambah lagi bilangan tentera dia lah. Kalau mungkin peperangan Mu'tah dulu mungkin 10,000 ditambah lagi lah, jadi 20,000, 30,000 ke begitulah. Jadi kerana adanya perasaan-perasaan yang berat itu kan, untuk nak pergi berperang ni tak rasa ringan begitu, maka Allah SWT turunkan ayat ni. Turunkan ayat infiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Jadi Allah SWT turunkan ayat ni.
Cumanya para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ayat ni bukan hanya ditujukan kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW pada masa itu saja. Yang rasa agak berat untuk turun berperang ni. Ya. Tak begitu selesa lah nak keluar berperang ni. Macam-macam perkara yang berlega dalam fikiran mereka ni. Boleh menang ke? Aku rasa tak yakin lah kita menang. Ya? Dan sebagainya. Cuma perlu diingat sini, ayat ni bukan hanya turun kepada para sahabat Nabi SAW saja. Ya? Ataupun turun pada masa tu saja, masa sekarang dia dah tak fleksibel, dah tak sesuai dan sebagainya, bukan. Ya? Dan perlu diingat sini bahawasanya ayat ini Allah SWT turunkan buat kita semua juga. Ya? Buat kita semua juga. Bukan sahabat aja, buat kita semua. Ya? Yang kita-kita semua tu siapa? Jadi ulama kata, yang kata kita-kita semua tu bukan sahabat semata-mata, kita semua. Jadi kita semua yang macam mana? Iaitu kita semua yang masih hidup sampai hari kiamat. Ya? Sebab tu Allah SWT dia bubuh ayat ni ataupun buat ayat ni dengan pengertian yang umum. Infiru. Dia tak sebut pada sahabat ke. Infiru ya ashaban Nabi. Tak ada. Ya? Dia sebut infiru je. Jadi siapa-siapa belajar bahasa Arab, dia faham lah. Ya? Infiru ni. Jadi ada waw alif di belakang tu. Itu merujuk kepada kamu kan. Kamu ni tak kira lah. Siapa-siapa pun. Daripada zaman sahabat, membawa lah sampai ke kiamat. Nama kamu tu. Kita-kita ni. Ya? Infiru. Satu perintah untuk kita berangkat. Ya? Berangkat ke medan jihad dengan harta dan juga jiwa raga kita tu. Satu perintah. Wajib. Sampai masanya begitulah. Ya? Lebih-lebih lagi pada kita orang lelaki ni. Ya? Kita akan sampai kepada masa itu. Ya? Sebab itu kita kata tadi, ayat Quran ni, kalau kata kita faham tadi infiru tu, merujuk pada sahabat saja, besok sampai tiba waktunya, maka ya, tak perlulah kita ni beria-beria nak keluar, berjihad di jalan Allah SWT, sebab kita faham infiru tu untuk sahabat saja. Tapi kalau kita faham infiru ni bukan semata untuk sahabat, tapi untuk kita-kita yang lebih umum, ayat tu lebih bersifat umum, maka tentunya sampai waktu besok kita tak boleh mempunyai sebarang alasan lah untuk turun berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala bagi memuliakan agama kita ni, para jemaah. Jadi kita semua yang masih hidup lah, itu yang dimaksudkan dengan kita semua. Ataupun semua sekali, bukan sahabat saja, kita semua. Yang mana masih diberikan nyawa, hidup lagi ni sampailah kepada hari kiamat. Jadi Allah bagi ayat yang sangat umum lah. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu yang kita semua boleh tolong agama Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa jua keadaan sekalipun. Saya ulang balik, kita semua boleh tolong agama Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa jua keadaan. Tanpa alasan. No excuse. Kata orang putih, no excuse. Jadi harap-harapnya kita okey lah dengan kenyataan tu. Kita semua boleh tolong agama Allah SWT dan Allah yakin, Allah orang kata tadi teramat-amat mengetahui akan hal ini, di mana kita ni sememangnya boleh tolong agama dia tanpa sebarang alasan. Sama ada kita susah ataupun kita senang. Tak ada excuse. Sebab itu Allah SWT bagi tahu infiru khifafan wa thiqala. Berangkatlah kamu sama ada dengan keadaan ringan ataupun dalam keadaan yang sangat berat disebabkan berbagai-bagai tanggungjawab. Walaupun dalam keadaan ringan ataupun berat sekalipun. Allah kata, berangkatlah kamu walaupun dalam keadaan ringan ataupun berat, dan berjihadlah. Dalam keadaan ringan dan berat, berangkatlah. Jadi kita tu tentu bertanya, nak berangkat ke mana? Nak berangkat ke mana dalam keadaan ringan dan juga berat ni? Maka jawapannya selepas pada infiru khifafan wa thiqala.
iaitu wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Ya, berangkatlah kita ni dalam keadaan ringan ataupun berat kepada mana? Kepada jihad fi sabilillah tu. Untuk berjihad, ya. Untuk berjihad pada jalan Allah SWT. Ringan ke kita, berat ke kita, bila sampai saja orang kata seruan jihad pada kita, maka berangkatlah kita. Ya, berangkatlah kita untuk berjihad fi sabilillah ni dengan apa? Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan juga jiwa kita. Ya? Jiwa kita. Kemudian daripada itu, para jemaah yang dirahmati Allah SWT sekalian, Allah menyatakan apa? Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu, yang kata tadi berangkat dalam keadaan ringan maupun susah, ya, semata untuk berjihad di jalan Allah SWT dengan harta dan juga diri kamu tu, amatlah baik bagi kamu in kuntum ta'lamun, sekiranya kamu mengetahui, jika kamu mengetahuinya. Ya. Jadi di sini, ya, Allah Subhanahu wa taala tahu, ya, perbuatan berangkat, ya, dalam keadaan ringan maupun berat menuju ke medan jihad Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan juga orang kata jiwa raga kita tu sebenarnya adalah sesuatu yang sangat baik untuk kita. Ya, Allah tahu benda ni adalah sesuatu yang sangat baik buat kita, untuk kita. Ya. Maka di sini, terdapat pengajaran yang boleh kita kongsikan bersama, di mana berdasarkan kepada ayat yang telah kita bincangkan tadi itu, maka kita dapati, pengajarannya tak lain tak bukan adalah, Allah Subhanahu Wa Taala dah beritahu pada kita ni macam mana nak sumbangkan sesuatu untuk Islam. Macam mana nak sumbangkan sesuatu untuk agama ni. Allah Subhanahu Wa Taala beritahu pada kita tu very clear. Kalau tak very clear pun mungkin orang panggil crystal clear lah. Maknanya clear sungguh. Macam mana yang dikatakan very clear ataupun crystal clear ni? Jadi kita tengok balik pada ayat tu. Allah sebut apa? Infiru khifafan wa thiqala. Berangkatlah kamu sama ada dalam keadaan ringan ataupun dalam keadaan berat. Ya. Jadi kita kena tolong agama Allah Subhanahu Wa Taala ni dalam hal keadaan sama ada kita tu rasa ringan ataupun berat. Apa maksud dia? Maksudnya sama ada kita ni kaya ataupun miskin, maka potensi untuk tolong agama Allah Subhanahu Wa Taala tu ada sesuai dengan dia punya keadaan tu. Kaya cara kaya, miskin cara miskin. Kita boleh tolong agama Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dalam keadaan kita ringan maupun berat. Ya, dengan maksud sama ada kita ni ada bakat ke tak ada bakat ke, kita boleh tolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kuat ke ataupun lemah ke, kita boleh tolong agama Allah SWT. Ikut cara masing-masing lah. Kita cerdik ke, kita kurang cerdik pun kita boleh tolong agama Allah SWT. Berani ke kita, penakut ke kita, maka ada juga potensi untuk tolong agama Allah SWT. Sado ke kita, keding ke kita, maka kita pun boleh tolong agama Allah SWT. Kita dapat pangkat cemerlang dalam pelajaran ke, ataupun mungkin dapat keputusan yang biasa-biasa je ke, kita tetap boleh tolong agama Allah SWT. Kita pemimpin ke, kita pengikut ke, kita boleh tolong agama Allah SWT. Sama ada kita ni kaki Facebook ke, kaki Twitter ke, kaki apa lagi, Instagram dan sebagainya, kaki Skype ke, apa lagi, kaki TikTok ke, macam-macam lah hari ni, kita tetap boleh tolong agama Allah SWT dengan jalan masing-masing. Semua ni dari kita. Baik saya ke, ataupun orang kata tadi, rakan-rakan yang ada mendengar tazkirah ni, mungkin jiran tetangga kita daripada tingkat 5 sampailah tingkat yang kata tadi bawah sekali. Anak-anak didik kita, anak buah kita, anak saudara makcik kita, pakcik kita, pak tam kita, pak teh kita, pak abu jual tempe ke,
$4 apa jual cendol ke, ya. Dan kita semua yang masih hidup ni, ya, tak kisahlah apa pun yang kita ada, ya, ataupun tak kisahlah apa yang kita tak ada tu. Kita semua, sekali lagi saya sebutkan, kita semua boleh sumbangkan apa-apa yang termampu untuk agama kita. Dan benda ni jangan kita memberi sebarang alasan. Dan tak payah kita bagi alasan. Maknanya kita nak bagi alasan yang aku ni tak cukup baik lah, aku ni tak layak lah, aku ni tak mampu, aku ni masih belum cukup ilmu, ya. Benda-benda tu tak payah kita beri alasan. So kita buatlah ikut cara kita pun, yang penting kita dapat membantu orang kata tadi agama Allah SWT. Tengok balik cerita Nabi Allah Ibrahim AS, ya. Sebagaimana yang diceritakan seekor burung, burung pipit ke burung apa kan, berusaha juga untuk nak memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim AS. Lantas dipelekehkan oleh cicak pada ketika itu, ya. Dengan keadaan paruh engkau yang begitu tu, banyak mana sangatlah nak dapat ditakungkan airnya untuk nak padamkan api yang membakar Ibrahim, sebesar-besar itu. Maka burung ni kata, walau macam mana pun aku tahu yang bahawasanya aku tak mampu untuk padamkan api. Sekurang-kurangnya aku ada perkara yang boleh aku jawab di hadapan Allah SWT, di akhirat besok, saat mana Allah tanya pada aku, apakah orang kata tadi bentuk sumbangan kamu untuk nak selamatkan yang namanya kekasih aku yang dibakar oleh Namrus dalam api yang begitu marak menyala. Maknanya burung pipit tu pun ada menyumbangkan tenaga dia, meskipun dia tahu dia lemah, dia tak mampu untuk nak mengubah keadaan tersebut, tapi makna kata dia menyumbang terhadap orang kata tadi agama, menyumbang terhadap hal keadaan nak menyelamatkan Nabi Ibrahim daripada dibakar terus oleh api yang besar tersebut. Ternyata Allah SWT menyatakan, menzahirkan pertolongan dia. Cuma nak tengok pada kita ni, Allah SWT boleh buat je, sekejap, sekelip mata je hilang satu benda. Tapi maknanya Allah nak bagi pahala pada kita, Allah nak bagi kemuliaan pada kita, maka sumbangkan. Kalau kata bagi pihak aku, kata Allah SWT, kalau kata kamu tak sumbang apa-apa pun, kalau aku nak menangkan agama ni, kalau aku nak matikan semua orang kafir, boleh saja. Tapi maknanya Allah SWT nak, boleh je buat begitu. Cuma kamu tak ada apa-apa lah. Jadi kenapa Allah SWT perintahkan kita begitu, meskipun kita tahu kita ni tak cukup baik, tak layak dan sebagainya, maka Allah SWT nak beritahu yang dia tak memberatkan kita pun dengan sesuatu nak kena cukup baik dulu, nak kena layak dulu, nak kena mampu dulu. Tak. Maknanya buat benda tu dalam keadaan berat, dalam keadaan ringan ataupun berat, supaya nanti kamu akan jadi orang yang cukup baik, orang yang sememangnya layak, orang yang sememangnya mampu, dan orang yang sememangnya ditambahkan ilmu oleh Allah SWT. Jadi selagi mana kita beralasan untuk mengatakan bahawasanya kita ni belum cukup baik, untuk nak bantu agama Allah SWT, sampai bila kita ni nak kata kita tu baik, jadi kita perbaiki diri untuk jadi baik. Kalau kata tak layak tadi, sampai bila hak kata kita ni layak tu? Nak tunggu layak tu memang lama. Nak tunggu mampu pun lama, nak kata belum cukup ilmu pun memang lama. Jadi takkan semua benda yang berkait dengan agama ni kita tak mampu nak buat. Mesti ada sesuatu yang kita mampu buat. Meskipun mungkin taklah sama dengan kawan-kawan kita yang lain. Contoh yang mudah, kalau kata kita nak buat misal lah, contohnya kita tak ada duit, kita memang tak ada duit, nak sumbang duit memang tak ada duit, tapi kita ni mungkin ada kebolehan dalam bercakap, dalam berpidato, depan orang ramai. Jadi kita sampaikan Islam dengan percakapan kita. Duit memang kita tak mampu, ataupun mungkin kita tu, akhlak kita tu, yalah tak berapalah sempurna akhlak kita. Tapi dalam tak sempurnanya akhlak kita tu diberikan kelebihan oleh Allah SWT, berani. Maka sampaikan Islam dengan keberanian kita. Meskipun kita tu tak baik mana, tapi bila berkait dengan Islam ni, kata tak boleh jadi. Aku taklah bagus mana, tapi kalau orang petik je agama aku ni gini-gini, jadi berani. Maka kita gunakan keberanian kita untuk kita sumbangkan terhadap agama dalam mempertahankan agama tu.
Jadi kita semua ni, para jemaah yang dirahmati Allah SWT, boleh fikir apa yang kita mampu dan apa yang kita tahu. Ya? Jadi kita bantulah agama kita. Ya? Ataupun kita offer pada Allah SWT apa yang kita mampu untuk bantu agama dia. Walaupun mungkin kita ni satu orang cleaner di pasar raya ke, ataupun mungkin kita ni jadi penganggur yang terhormat, tak ada kerja dan sebagainya, ataupun mungkin kita ni buruh ladang saja, ya, bukan kerja hak bagus-bagus pun, tak kisahlah. Allah tak pentingkan benda tu, tak kisah pun siapa kita kan. Allah tak pandang pun hak tu. Tak pandang pun siapa kita semua ni. Allah tak pandang itu. Ya. Dan kalau kita nak tahu bahawasanya Allah SWT, ya, Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya tak perlu pun pada bantuan daripada kita ni. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, dalam pada dia tak perlu kepada bantuan kita ni, dia boleh buat apa yang dia nak. Ya? Dia tetap bagi peluang untuk kita ni bantu agama dia. Ya? Dia bagi peluang. Sebab apa dia bagi peluang? Maka, sebab apa dia beri peluang oleh Allah SWT untuk bantu agama dia ni? Kerana di situlah, ya, Allah SWT nak memuliakan kita. Ya, nak memberi kehormatan pada kita, nak beri pangkat pada kita, nak beri kedudukan pada kita. Maka para jemaah yang dirahmati Allah, ya, secara kesimpulannya saya nak katakan, ya, ini adalah peluang yang sangat mahal, ya, yang Allah SWT tawarkan kepada kita. Allah offer pada kita, maka pada ketika itu kita pun offer pada Allah diri kita. Ya? Dan peluang ini jauh lebih mahal daripada, ya, peluang-peluang yang lain yang hari ini mungkin dibukakan pada kita. Peluang nak jadi kita kata orang-orang besar, ya, ataupun nak jadi pembantu kanan ke, orang kanan ke, kepada presiden-presiden ke, ataupun siapa-siapalah yang hari ni dianggap sebagai pembesar dunia ni, ya, itu semua murah aja tu. Ya, yang lebih mahal yakni siapa bantu agama Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun sekecil mana, misalnya tadi sekecil mana bantuan tersebut, seumpama burung pipit tadi, ya, ambil terbang sampai kelelahan untuk orang kata tadi menakungkan air di paruh dia tu untuk nak pergi siram di api yang besar yang bakar Nabi Ibrahim tu. Sekecil itu pun itu jauh lebih mahal harga dia daripada, ya, mendapat peluang untuk jadi orang-orang yang berdamping dengan hari ni, ya, orang-orang yang terhormat dalam dunia. Ya. Jadi tepuk dada tanya iman kita, kita nak ataupun tidak, ya, ataupun kita tu mungkin masih duk nak layan lagi, ya, macam-macam lah, hiburan hari ni. Mungkin ada orang nak layan Hindustan, nak layan K-pop, nak layan macam-macam lah. Ya. Jadi tepuk dada tanya iman kita lah. Ya. Jadi kita semua, ya, boleh bantu agama Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan dengan keadaan itu Allah kata, bila kamu rasa kamu boleh bantu agama Allah SWT, infiru, ya, infiru, berangkat, berangkat, bersegera, ya, jangan tangguh-tangguh, ya. Mudah-mudahan ada, ya, kemuliaan buat kita lah, atas sebab kita mempergunakan diri kita itu untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Wallahu alam. Jadi sekadar itulah yang dapat saya, ya, kongsikan bersama dengan para jemaah sekalian. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya buat diri saya dan seterusnya para jemaah sekalian, sidang pendengar. Dan insya-Allah, ya, seterusnya nanti kita sambunglah, ya, dengan tajuk-tajuk yang lain. Jadi tadi kita dah bincang dalam juzuk yang ke-10. InsyaAllah nanti kita akan masuk pada juzuk yang ke-11, ya, dengan tajuk-tajuk yang seterusnya lah. Jadi untuk pertemuan kita kali ini, saya rasa sekadar itulah, ya. Sekadar itu yang dapat kita bersama, dan mudah-mudahan, ya, kita semua menjadi orang yang sentiasa dapat menyumbang kepada agama Allah SWT. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim, daripada Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mati, ya, sedangkan dia tak pernah berjihad dan tak mempunyai keinginan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemampuan yang dia ada, maka dia mati dalam satu cabang kemunafikan. Ya, na'udzubillah min zalik. Kita tak mahu begitulah.
Jadi tanamkan rasa untuk berjihad jalan Allah SWT dengan apa jua keadaan pun, apa jua profession kita, lapang kita dan sebagainya. Maka mudah-mudahan Allah SWT terima ya niat kita dan juga kesungguhan kita tu insya-Allah. Yang baik itu datang pada Allah, yang buruk juga datang pada Allah. Sebab daripada kelemahan diri saya sendiri, mohon ampun dan maaf. Jadi kita tangguhkan majlis kita ini dengan membaca tasbih kafar, suratul As dan seterusnya. Kita berdoa mudah-mudahan majlis kita mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا قلوبنا في طلب العلم ورزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Jadi terlebih dan terkurang mohon ampun dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.